لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pengajian kitab Al-Adabul Mufrad berkenaan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bab yang ke-15 tu, tajuk yang ke-15, bab ke-15, muka surat 28. Bab ke-15 muka surat 28. Babu uqubati uquqil walidain. Bab yang menerangkan, bab pada menyatakan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Bab menyatakan berkenaan dengan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Mana apakah balasan Allah Ta'ala kepada orang yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah bin Abdul Rahman an abihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Baik, daripada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu dosa pun yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan, maksudnya yang melebihi daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Memutuskan hubungan kekeluargaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan bahawa tak ada dosa yang lebih patut dihukum secara segera di dunia ini lebih daripada dosa zalim pada orang lain dan juga memutuskan hubungan silaturahim. Maknanya dalam dan juga dua dosa ini, selain daripada dihukum di dunia, Allah Ta'ala juga akan hukum di akhirat nanti. Baik, tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita tengok orang yang buat maksiat, kesan dia ada pada dunia dan juga akhirat. Begitu juga orang yang buat baik, orang yang buat amal soleh, dia akan dapat kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat adalah pasti. Seorang yang mana dia melakukan dua kesalahan ini kesalahan yang begitu besar, yang mana Allah bukan hanya hukum di akhirat saja, bahkan di dunia juga Allah Ta'ala akan segera tunjukkan hukuman itu kepada orang tersebut. Allah akan kenakan hukuman tersebut kepada orang yang melakukan dua perbuatan dosa ini. Dua perbuatan dosa ini, satu pertama dalam hadis ini sebutkan baghi, al-baghi. Baghi ini maksudnya dia zalim pada orang. Contoh macam rampas satu orang, rompak orang, ataupun binasakan harta orang lain, itu dipanggil al-baghi. Dan dosa kedua ialah qati'atur rahim, memutuskan hubungan dengan kaum keluarga terdekat. Dan dalam hadis ni, kalau nak disabitkan orang yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan seseorang ialah ibu bapa, maka dalam perhubungan kekeluargaan, perhubungan yang paling bahaya sekali, yang paling maksudnya begitu berat sekali dosanya apabila perhubungan itu diputuskan, ialah perhubungan dengan kedua ibu bapa. Maksudnya orang yang mana derhaka pada ibu bapanya, dia punya dosa dia begitu sekali cepat Allah hukum, bukan saja di akhirat, bahkan di dunia ini lagi pun Allah Ta'ala tunjukkan kesan dia. Saya ada baca dalam syarah hadis, bahkan juga para ulama ada menulis, orang yang mana buat
jahat kepada ibu bapa dia, orang yang mana buat tak baik pada ibu bapa dia antara sebab kepada su'ul khatimah. Dia maksudnya mati susah. Dia susah mati. Mati susah ni maksudnya ketika nak mati dia akan dikenakan seksaan yang begitu berat. Su'ul khatimah. Yalah, ada orang dapat husnul khatimah macam kita doa. Tapi na'udzubillah, antara hukuman Allah pada satu orang bila dia melakukan satu dosa, antara dia ialah su'ul khatimah. Dan antara dosa yang satu orang tu lakukan menyebabkan su'ul khatimah, seperti disebutkan oleh para ulama, ialah dosa buat jahat atau derhaka pada ibu bapa. Maksudnya dosa ni begitu bahaya. Dia ada satu lagi dosa dalam hadis juga Nabi SAW sebutkan, di antara perkara yang menyebabkan su'ul khatimah ialah berlaku jahat ataupun menyakiti para wali Allah Ta'ala. Para wali Allah Ta'ala, menyakiti mereka juga akan menyebabkan su'ul khatimah. Dan antara lain ialah berbuat jahat terhadap ibu bapa, derhaka pada ibu bapa, maksud berlaku tidak baik terhadap ibu bapa. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita usahakanlah, maknanya kita sentiasa berlaku baik terhadap ibu bapa. Orang yang ibu bapa dia dah meninggal dunia, maka cara untuk berlaku baik kepada mereka, dalam hadis tadi disebutkan bahawa ialah dia selalu beristighfar untuk ibu bapa dia, dan doa untuk ibu bapa, dan juga buat baik kepada kawan-kawan ibu bapa dia yang mana masih hidup. Kawan-kawan ibu bapa dia masih hidup, buat baik. Dan juga bersedekah dengan meniatkan pahalanya untuk ibu bapa, dan juga menghadiahkan pahala amalan kepada ibu bapa. Ini beberapa amalan yang disebutkan di dalam hadis, dalam sebahagian hadis dan dalam beberapa hadis, cara untuk berbaik kepada ibu bapa selepas pemergian ibu bapa. Maksud ibu bapa dah meninggal dunia, maka boleh lagi kita buat baik pada ibu bapa. Yang paling besar antara dia ialah selalu beristighfar dan juga mendoakan mereka berdua selepas daripada pemergian mereka berdua. Okey, baik. وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئا فاحتفظ قال والزور. Baik, daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa pendapat kamu tentang zina, meminum khamar makna arak lah, meminum khamar, arak, dan mencuri? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maksudnya Nabi SAW tanya pada para sahabat, apa pandangan kamu pasal dosa ni? Dosa zina, minum arak dan mencuri. Apa pandangan kamu pasal dosa ni? Sahabat radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasulullah SAW telah bersabda, semua itu adalah kekejian dan padanya ada hukuman kepada pelakunya. Maksud semua itu dosa lah. Semua ialah merupakan dosa dan pasti Allah akan hukum ke akhirat nanti. Mahukah kalian aku khabarkan dengan sebesar-besar daripada dosa besar? Sebesar-besar daripada dosa besar. Nabi beritahu, nak tak kalau aku beritahu kamu dosa yang paling besar daripada kalangan dosa besar? Dosa besar, dosa besar dah. Dan daripada kalangan dosa besar, apakah dosa yang paling berat? Iaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Ini pertama, syirik lah, syirik ke Allah. Ini memang kafir lah. Orang yang mensyirik ke Allah ni maknanya kafir, menduakan Allah, syirik ke Allah Ta'ala. Ini maknanya orang kafir, bukan orang Islam. Mensyirik ke Allah Ta'ala, ini dosa paling besar. Dan yang terusnya, menderhakai kedua-dua ibu bapa. Antara dosa besar iaitu menderhakai kedua-dua ibu bapa, derhaka pada kedua ibu bapa. Dan asalnya baginda SAW duduk dalam keadaan bersandar
Lantas baginda SAW pun duduk, lalu baginda bersabda, dan az-zur, yakni sumpah palsu. Maksudnya mula-mula Nabi bersandar macam ni. Yalah, Nabi bersandar mungkin kat bawah lah. Nabi SAW bersandar. Nabi kata, nak tak aku bagi tahu kamu dosa yang paling besar daripada dosa besar? Nabi pun sebutkan, pertama, syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menderhaka pada ibu bapa. Lepas tu waktu tu Nabi sandar, Nabi pun duduk tegak. Nabi SAW pun duduk tegak. Dan yang akhir sekali Nabi beritahu, az-zur. Az-zur iaitu memberikan saksi palsu atau sumpah palsu di mahkamah dalam persaksian. Itu antara dosa yang begitu besar. Okey, kenapa Nabi SAW mula sandar baginda, lepas tu duduk tegak? Nak bagi tahu bahawa perkara yang Nabi nak sampaikan itu ialah perkara yang begitu penting. Ini macam sampai sekarang pun berlaku. Kadang-kadang dalam salah satu kes, kadang-kadang bila diminta saksi, kadang tampil saksi, tapi saksi itu tipu kat mahkamah. Dia mungkin boleh pegang pakai Quran apa semua dan saksi, dan dia kata saksi sekian tapi tipu. Ini antara dosa besar, kerana biasanya dia akan menzalimi orang. Bahkan memang saksi ni kalau tipu akan zalim pada orang. Jadi itu ialah merupakan antara dosa besar. Sebab itu dalam Islam, macam Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullah alaih juga sebutkan, satu orang yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan Quran, lagi-lagi kalau sumpah dia itu ialah dalam persaksian di mahkamah. Kalau tipu, Allah Ta'ala biasanya, ini mungkin pengalaman beliau kata bahawa Allah Ta'ala akan tunjukkan kesannya dalam tempoh setahun. Kalau tipu, kalau tipu dalam tempoh setahun, Allah akan hukum dalam tempoh tu. Ini mungkin berdasarkan pengalaman beliau. Imam Ibn Hajar Al-Haytami antara ulama besar dalam madhab Syafi'i, ulama mutakhirin dalam madhab Syafi'i, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj dan banyak lagi kitab lain. Jadi beliau sebutkan perkara tersebut. Jadi nak bagi tahu bahawa saksi palsu ialah merupakan antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang ke-16, babu buka'il walidain. Bab yang ke-16, babu buka'il walidain. Bab pada menyatakan tangisan kedua-dua ibu bapa. Macam mana kalau ibu bapa sampai menangis? Baik. Wa bi qala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhraq an Taisalah annahu sami'a Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul buka'ul walidaini minal uquqi wal kaba'ir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, menangisnya kedua-dua ibu bapa adalah termasuk daripada kederhakaan dan dosa-dosa besar. Menangisnya ibu bapa termasuk dalam kederhakaan dan dosa besar. Maksudnya orang yang menyebabkan ibu bapa dia menangis kerana dia. Menangis kerana dia ni maksudnya kerana dia menyusahkan ibu bapa dia sampai ibu bapa dia menangis. Itu termasuk dosa besar dan juga termasuk dalam uquq. Uquq maksudnya iaitu berderhaka pada ibu bapa. Baik. Bab yang ke-17, babu da'watil walidain. Bab yang ke-17 ialah bab berkenaan dengan doa ibu bapa. Macam mana kesan daripada doa ibu bapa. Bab berkenaan dengan doa ibu bapa, kesan daripada doa ibu bapa. Baik. Wa bi qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibn Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 doa yang mustajab. Mustajab maknanya yang diperkenankan, Allah kabullah. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi padanya, iaitu doa orang yang dizalimi. Ini pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa kedua-dua ibu bapa kepada anaknya. Doa ibu bapa sebagai balasan, maksudnya doa ibu bapa bila anak dia buat jahat, dia doa pada anak dia.
maka doa tersebut adalah makbul. Ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu 3 doa pasti Allah kabulkan. Tak, bahkan Nabi kata la syakka fihinna, tanpa syak lagi, pasti Allah kabulkan. Pertama, Nabi kata da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW bila hantar Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi pesan dengan dia, jangan zalim dengan sesiapa. Nabi kata, kalau kamu zalim dengan sesiapa, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nabi kata, jaga-jaga dengan doa orang yang dizalimi, kerana doa dia dengan Allah tak dihijab, Allah terus kabulkan. Jadi jangan zalim pada sesiapa. Mana orang yang dizalimi, kadang kalau dia angkat tangan, doa dia Allah kabulkan. Bahkan para ulama sebutkan, kalau kita baca dalam syarah hadis, bahkan termasuk orang kafir, kalau ada orang Islam buat zalim pada orang kafir sekalipun, kalau mungkin dia minta tolong, kerana ada kala dia walaupun dia syirik ke Allah, tapi ada kala kerana dia tahu Tuhan tu ada, mungkin kadang-kadang dia kata, wahai Tuhan, bantulah aku. Kadang-kadang Allah Ta'ala, ghairah Allah, maksudnya Allah Ta'ala juga akan bantu walaupun dia tu kafir. Mana nak bagi tahu orang yang dizalimi ni, doa dia adalah begitu bahaya sekali, mana kena jaga-jaga. Kalau kita nak cerita panjang, bahkan pada zaman dahulu, antara sebab kepada serangan Tatar Mongol, dulu Mongol pernah serang dunia Islam, Tatar, tentera Tatar Mughal, dan menyebabkan dunia Islam hancur zaman tahun 656 Hijrah. Antara asbab dia juga ialah bila ada sebahagian orang Islam, termasuk khalifah pada waktu itu, menzalimi orang Tatar, dan mereka dizalimi, dan lepas tu mereka serang dunia Islam, menyebabkan dunia Islam hancur. Sampai Baghdad waktu tu pun hancur, binasa dunia Islam waktu tu. Itu pertama. Jadi yang kedua, doa orang musafir. Orang musafir ni kerana dalam keadaan susah, maka doa dia makbul. Sebab itu orang yang buat haji musafir, doa dia makbul. Orang buat umrah, doa dia makbul. Doa dia Allah Ta'ala terima. Sebab itu kadang kalau kita, kadang kalau kita ziarah para ulama ke, kadang bila kita minta doa dia kata, saya tak payah doa lah, kamu je lah doa, kamu musafir. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu musafir ni doa dia makbul. Dan lagi susah musafir tersebut, maka lagi doa tu makbul. Dengan syarat musafir dia tu untuk tujuan baik. Jadi kalau orang musafir untuk haji, umrah, Masya Allah, lagilah doa makbul. Baik. Yang ketiga, doa ibu bapa pada anak dia. Doa ibu bapa terhadap anak. Sebab itu juga, ini satu juga untuk anak-anak. Anak-anak kena jaga-jaga, jangan sampai menyebabkan ibu bapa doa untuk dia yang buruk. Tapi satu lagi juga ibu bapa. Ibu bapa juga perlu jaga-jaga bila bercakap tentang anak-anak. Maksudnya bila mengatakan sesuatu pada anak, sebab kadang-kadang doa ibu bapa itu adalah makbul. Sebab itu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ni lagi 3-4 hari akan datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak datang. Dalam bulan Ramadan begitu banyak sekali waktu doa makbul. Maka dalam bulan Ramadan ni khususnya, hendaklah kita jaga-jaga daripada bercakap, terutama berkenaan dengan anak. Kadang-kadang kan anak kita mungkin ada nakal sikit. Kadang mungkin ada orang kadang marah anak dia, tak gunanya budak. Waktu tu malaikat aminkan. Lagi-lagi bulan Ramadan, tak gunanya budak, anak tak guna kan, jahatnya budak. Kadang-kadang waktu tu malaikat aminkan. Dan ini adalah begitu bahaya. Lepas tu kadang-kadang betul-betul anak kita jadi anak tak guna. Na'udzubillah. Moga Allah pelihara. Jadi kerana itu hati-hati. Sebab itu antara amalan yang baik juga, orang tua-tua dulu, sekarang dah kurang dah. Orang tua-tua dulu kalau marah budak, diorang tak kata ni tak guna ke budak, tapi orang tua-tua dulu biasa kata bertuah ni budak. Dimarah tapi kata bertuah. Tujuan dia ialah sebenarnya doa baik untuk budak tu. Memang marah, bertuah ni budak, maksudnya supaya keluarkan doa baik untuk anak. Jadi sebab itulah ibu bapa khususnya, semua saya percaya ada anak-anak, mungkin kadang ada anak-anak buat tak baik dengan kita, tetapi hati-hati bila keluarkan doa untuk anak. Selalulah keluar doa kebaikan. Dan anak-anak pun kena hati-hati, jangan sampai keluar doa buruk daripada ibu bapa mereka. Baik, semoga hadis yang kita baca tadi kita dapat ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan juga pada sahabat-sahabat lain. Semoga Allah Ta'ala berkati majlis kita, dan insya-Allah kita akan bertemu bulan Ramadan. Doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala pertemukan dengan kita bulan Ramadan dan kita dapat meningkatkan amalan kita dan Allah terima amalan kita di bulan Ramadan nanti. Wallahu a'lam. Baik.